Maknanya arahan yang Tuhan beri tu adalah satu macam umpama sihir lah yang diberikan kepada kita, di mana ia adalah satu tenaga yang mampu membuatkan seorang itu mengikut apa yang dia kehendaki. Tak terkata, tak tahu nak kata apa, tapi memang tak boleh buka. Memang mata tak boleh buka. Mata tu memang tak boleh gerak adalah istilah. Yang lain memang kalau kata satu sarana yang negatif, kalau kita follow, kalau kita ikut memang jahanam diri. Ya, waktu dia suruh buat tu, saya baru rasa tenang. Saya tengah keadaan tak sihat sekarang ni. Baru rasa tenang, baru rasa nak lena tidur. Dah berapa hari tak tidur lena. Saya ingat masa tu pernah suruh saya buat, tapi masa tu saya boleh bengkokkan, but just now saya tak boleh bengkokkan. I mean like it really works this time. Dekat ujung jari tu macam rasa sakit sikit. Lepas tu asyik sendawa je. Tak tahu kenapa asyik sendawa je pada yang tadi tu. Memang ada rasa macam ada benda keras masuk dalam jari tu. Memang tak boleh bengkok tu. Bukan kata jari, satu tangan ni, satu tangan ni memang keras. Berkaitan dengan jari tadi, memang saya pun sama lah. Dia berada keadaan tegang dan sukar untuk digerakkan. Yang dapat belajar pasal formula merah ni, sebenarnya tubuh ataupun minda kita ni sebenarnya satu potensi yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang mana majoriti manusia ni tak tahu lagi, ataupun kalau dah tahu pun dia orang tak erti nak guna ataupun tak tahu kunci cara penggunaan untuk nak memanfaatkan potensi kekuatan minda tu sendiri. Jadi dalam kelas yang kita join ni, sikit sebanyak dah memecahkan kita punya mental block yang menghalang pemikiran kita daripada kita melakukan hal-hal ataupun perkara-perkara yang di luar daripada batasan kemampuan kita fikir kata benda tu kita boleh buat sebenarnya, tapi disebabkan adanya blocking, maka benda tu kita fikir benda tu satu benda yang mustahil untuk kita lakukan dan mustahil untuk direalisasikan. Kita join kelas, kita faham kaedah dia, cara, teknik dalam formula merah tu yang dikongsikan oleh MJ. Jadi dekat situ sikit sebanyak kita dah faham lah kaedah macam mana untuk kita nak kikiskan mental block tu supaya kita dapat adapt sesuatu yang baik dan juga kita dapat filter benda-benda yang negatif daripada masuk dalam fikiran kita dan mempengaruhi tindakan kita. Okey, yang pertama tadi mata terkunci. Mata terkunci. Pada mulanya sebenarnya saya menapis juga setiap kata-kata ataupun sarana yang diberikan oleh MJ tu. Tetapi dalam masa yang sama saya juga menerima kata-kata tersebut. Jadi mata saya apabila saya menolak sarana tu, dia boleh mampu untuk terbuka, tapi dalam masa yang sama fikiran saya juga menerima benda tu. Jadi dia terbuka dengan tak buka, buka dengan tak buka. Dalam kali dia tutup tu. Dia jadi berat. Itu. Jadi dekat situ kita fahamlah bahawa sebenarnya minda kita ni, fikiran kita ni sebenarnya mampu untuk nak mengawal setiap apa yang nak masuk dalam fikiran kita ni. Sama ada benda tu positif ataupun negatif. Macam MJ cakap di dalam mental ataupun akal tu sebenarnya filter kita. Jadi dekat situ dapat tangkap lah dia punya kunci dia. Jadi sebenarnya kita boleh filter sebenarnya benda positif ataupun negatif yang nak masuk tu. Cuma kita kena pastikan apabila kita terima sesuatu benda tu, kita nak filter dia, kita kena berada dalam keadaan tenang.
Kalau tak tenang memang tak mampu nak filter, dan tambah tak faham pula kalau kita tak tenang, kita tak filter benda yang negatif, tak dapat nak filter benda negatif masuk dalam fikiran kita, maka benda tu dia akan mempengaruhi kita. Bagi saya, apa yang menentukan diri kita, tingkah laku kita adalah kepercayaan kita lah. Maknanya sejauh mana kita meletakkan sesuatu tu, kepercayaan ni dia ada dua lah, positif dan negatif. Di mana macam kita diberi, sebagai manusia kita diberi akal untuk memfilter benda tu supaya dia jadi rasional dan menentukan tingkah laku yang bermakna untuk diri kita lah. Dan kita sendiri yang menentukan, bukan walaupun ada orang lain yang cuba mengontrol kita dan memberi sesuatu pandangan dan sebagainya, kita sendiri yang harus filter dan buat keputusan untuk diri kita, dan jangan biarkan orang yang membuat keputusan untuk diri kita. Contohnya macam tadi Tuan menggambarkan mata kita yang tak boleh dibuka dengan ayat-ayat tu. Sebenarnya bila kita set tak boleh buka, dia akan jadi tak boleh buka, betul. Tetapi bila kita menepis dengan mengatakan dalam diri kita, maknanya aku boleh. Itu yang filternya. Maknanya kenapa kita nak dipengaruhi oleh orang lain sedangkan kita sendiri yang menentukan diri kita. Jadi bila proses tu berlaku dan kita cuba merasionalkan, dengan adanya filter tu kita akan menepis benda-benda yang negatif, daripada apa yang kita tak boleh buat, kita jadi boleh buat, insyaAllah. Formula merah ni sebenarnya kita macam bagi saya sendiri, kita yang berhak menentukan diri kita. Maknanya kalau kita percaya benda tu tak boleh, kita tak boleh, maknanya tak boleh dilakukan lah. Maknanya kalau kita yakin diri kita boleh dan kita set boleh, pastinya benda-benda yang positif lah yang akan lekat dengan kita. Dan bila kita sedar, kan sebab tadi kita dah belajar tentang unconscious dengan conscious. Maknanya perlulah kita ni sentiasa muhasabah diri, maknanya kena tahu, reflect balik diri kita ni berada dalam tahap mana. Adakah positif, sentiasa menggunakan, berada dalam pemikiran otak kanan atau otak kiri. Sekiranya kita mendapati diri kita tu sedang berada negatif, kita haruslah menukar set baliklah minda kita. Aku tak boleh menggunakan otak kanan aku. So apa yang perlu buat, berada dalam keadaan tenang dan cuba memasukkan unsur-unsur yang positif kepada diri kita lah, supaya yang negatif tu dapat ditolak, disingkirkan. Actually saya rasa excited and rasa successful sangat malam ni, sebab yang buat hujan yang tangan tu kan, yang memang rasa macam betul-betul keras and tak boleh nak bend. Sebab remember the first time saya buat tu rasa macam boleh je bend, tapi tadi buat rasa macam memang tak boleh nak, ni rasa excited sangat. Rasa macam our subconscious mind always at super powerful condition lah. We can like check it, we can monitor it. Kak Master J ni boleh memukau orang. Guna virtual call macam ni pun boleh pukau orang sampai tangan keras, jari sendiri keras tak boleh nak bengkok. Sebab sebelum ni pun pernah belajar juga macam, kalau MJ remember saya pernah tanya dalam WhatsApp, kadang-kadang kita lepak pun Master pernah ajak juga kali. So I quite familiar lah dengan The Secret tu. Tapi tadi Master reveal lebih banyak lagi lah. Formula merah ni, saya banyak guna formula ni ketika saya sakit, ketika doktor suruh operation lutut, operation tulang, tapi saya tak nak. Saya yakin saya boleh ubat dengan benda yang lain. Bila lutut operation ni saya tengok 50-50 semuanya akan susah nak menggunakan kaki kan. Jadi saya yakin, saya kata saya makan minyak biji anggur, saya boleh baik. Alhamdulillah, saya dah boleh jalan secara elok. Dan tekanan darah tinggi pun stabil. Dan kencing mani saya pun dah normal seperti biasa. Dulu kulit saya memang teruk. Doktor kata ada bintik-bintik tu, saya ingatkan macam lebihan minyak. Tapi apabila ambil sampel, mereka kata macam ada ketumbuhan. Jadi doktor suruh buat operation buang pakai asid. Jadi saya tak mau. Sebab saya dah pernah kena sekali asid. Kulit saya jadi makan seminggu juga dia melepuh. Saya yakin saya basuh setiap kali ambil solat tu, saya yakin hilanglah benda tu, ya Allah cakap. Alhamdulillah muka saya dah tak ada bintik-bintik tu dah sampai sekarang. Perasaannya saya yakin boleh ke tak boleh, tapi lama-lama rupanya memang
dah lama tangan saya pun kebas. Memang tak boleh nak turun langsung dah. Lepas tu waktu pejam mata tu memang saya rasa tenang sangat-sangat sebab saya dah berapa lama tak dapat tidur. Doktor suruh makan ubat tidur, saya tak nak, saya buang semua tu. Saya cuba nak tidur jadi lena. Tapi tadi memang tenang lah. Selama ni saya tidur sejam aja. Tanpa saya sedar, sebenarnya benda ni macam, sebelum ni saya macam dah pernah mengamalkan benda-benda ni. Salah satunya adalah tanya minda kita sendiri. Saya let lu, let lah konon. Tapi tak let pun. Contohnya macam bercakap seorang diri. Sebab saya memang tak ada kawan-kawan yang betul-betul rapat. Jadi ni memang saya bercakap seorang diri. Lepas tu dalam masa yang sama, let lagi macam, tak apalah, bersyukur je lah, layan je lah. Lepas tu tanpa saya sedar, mendapat banyak kesan-kesan yang positif jugalah. Ditemukan dengan orang-orang yang baik. Tanpa sedar kadang-kadang sebenarnya dalam hidup saya yang banyak sangat negatif ni, sebenarnya saya mungkin juga kurang bersyukur sebab sebenarnya ada je yang positif. Macam nak membantu. Salah satunya ditemukan dengan Raf dan jumpa MJ. Macam-macam lagi lah yang positif dan negatif. Saya cakap akak nak baik dan buruk tu biar seiring dalam hidup. Maksudnya, saya tidak menolak yang buruk. Saya menerima yang buruk untuk menjadikan saya sempadan kepada yang lebih baik. Lagi satu, pasal minda manusia ni kan ada dua. Okey, di kepala dan di hati. Mungkin selama hari ni, saya macam saya rasa saya lebih banyak kepada di hati. Saya menyimpan dekat situ. Menyimpan maksudnya yang paling kuat adalah perasaan. Perasaan marah, benci, dendam, sayang, cinta, suka, semua dah jadi bercampur. Jadi kan, tadi lepas yang pejam mata tu, jadi macam-macam rasa sebenarnya. Macam tak boleh buka ada, macam marah ada, bengang ada, mengantuk ada, semua ada. Lepas tu yang pasal jari tadi tu memang sakit dekat ujung jari. Lepas tu jadi sendawa, tak tahu kenapa. Mungkin banyak sangat perasaan yang tidak dilepaskan dan alhamdulillah syukur pas kelas ni jadi macam maknanya saya kena mengubah mindset saya sendiri. Mindset maksudnya contoh, saya memang gemuk. Okey, aku ni gemuk. Orang mungkin body shaming dekat saya. Okey, lantaklah. Lepas ni maknanya saya tahu dah apa yang saya nak buat. Alhamdulillah lah, maksudnya benda tu sebenarnya datang daripada hati kita sendiri dan macam tak perlu nak ikut pun apa orang kata. Dan saya kena buang yang buruk-buruk tu, tapi saya tetap menerima yang buruk supaya saya sedar apa silap dan salah saya selama ni. Alhamdulillah, syukur sangat. Terima kasih MJ. Saya belajar pasal benda ni, tapi saya pun rasa benda ni sebenarnya memang ada dipraktikkan jugalah, tapi kita tak sedar yang benda ni. Tapi apa yang saya nampak, maknanya saya nampak keistimewaan pada tubuh badan kita sendiri dan minda dan hati tu memang betul-betul positif. So kita akan jadi positif. So hati dengan minda tu macam kena bersatu. So kalau kita negatif, yang tu yang akan mendorong kita pada negatif. Tapi apa yang daripada yang tanya minda ni, saya nampak dia lebih mencari jawapan dalam keadaan tenang. So kita tak stres. So maknanya mungkin boleh cuba praktikkan benda ni. Tapi yang pasal saya rasa pernah macam nak semayang subuh tu, kita set kan cakap nak bangun kan. So masa nak tidur ni nak bangun. Ya Allah, kejutkan aku. So memang bangun tu memang dah, bila kita terkejut tu macam dah terus cerah mata. So macam mungkinlah yang ni yang kita belajar malam ni kan pada minda kan. So bila minda, lepas tu kita bayangkan benda tu, bayangkan lagi. So macam bila nak buka tu, ya Allah, memang tak boleh buka, memang tak boleh buka. So macam saya cakap dalam hati, kadang dalam hati saya cakap menipu ni, kau menipu di sini kan. Tapi macam tak, betul-betul yang cuba juga buka kan, tapi memang tak boleh buka. Itu yang terkopak-kopak muka, tak boleh juga tu. So, macam yang jari tadi, saya sempat merasai benda tu masuk ke dalam jari.